Okay, Assalamualaikum pada pensyarah kami dan penyelaras. Saya wakil daripada kumpulan kami memperkenalkan uh, ahli-ahli kami iaitu terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Zafar bin Nawawi, matrik nombor 268413, Encik Muhammad Kuzairi bin Yahya 257455 dan Encik Muhammad Hafiz bin Muhammad Adnan 28268 untuk subjek SCCG 3143 kemahiran komunikasi dalam pengurusan. Okay, saya teruskan pembentangan ini dengan pengenalan. Kolej Yayasan Pahang dahulunya dikenali sebagai IKIP yang ditubuhkan pada tahun 1992 dan dimiliki sepenuhnya oleh Yayasan Pahang. Ia menawarkan program pada peringkat CJ, diploma dan ijazah sarjana. Selain itu, dia menawarkan program dalaman iaitu KYP juga menawarkan program franchise dengan universiti tempatan dan antarabangsa untuk memastikan peluang pendidikan berkualiti tinggi sesuai dengan projek Yayasan Pahang, memperluas peluang pendidikan dan latihan berkualiti dan rancangan pembangunan pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025. Perasmian Yayasan Pahang disempurnakan pada 29 September 1983 oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Haji Ahmad Sultan Ibni Almarhum Sultan Abu Bakar Riyatuddin Al-Muazzam Shah, di mana ketika itu beliau merupakan Yang di-Pertua Agong. Operasi pentadbirannya bermula di tingkat 19 Kompleks Teruntum Kuantan pada tahun 1983. Matlamat utama Yayasan Pahang adalah untuk meningkatkan kemajuan pendidikan, sukan budaya dan peluang pendidikan di kalangan orang asli dan rakyat Malaysia yang biasanya tinggal di negeri itu. Yayasan Pahang di bawah naungan Yang Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi bin Wan Ismail, iaitu merupakan sebagai pengurusi lembaga pemegang amanah, kini mapan dengan penubuhan anak syarikat YP Plantation Cina Berhad. Oleh Yayasan Pahang dan Mahatahfiz Al-Quran di Negeri Pahang mempunyai misi dan visi mereka sendiri untuk meningkatkan lagi peranan Yayasan Pahang dalam bidang pendidikan sebagai sebuah pusat organisasi yang menjadi pemangkin pembangunan sumber manusia bertaraf dunia. Yayasan Pahang kini menumpukan perhatian pada kuantiti sesuai dan kualiti pelajar yang mendapatkan bantuan. Sebagai agensi yang bertanggungjawab untuk pertumbuhan pendidikan anak-anak Pahang, Yayasan Pahang menawarkan pakej pendidikan yang berkomprehensif kepada anak-anak Pahang, termasuk pelajar sekolah rendah, menengah, pendidikan tinggi, komuniti pekerja dan komuniti minoriti, terutama pada orang asli. Okey, seterusnya saya meneruskan dengan latar belakang dan analisis isu ini. Kajian ini kami laksanakan di Kolej Yayasan Pahang yang terletak di Kuantan Pahang. Kami menggunakan kaedah kajian secara temu bual, secara langsung dan mengedarkan borang soal sidik kepada kaki tangan KYP yang terpilih. Soalan dalam soal sidik dan temu bual kami merangkumi kajian mengenai isu-isu komunikasi kepengurusan dan permasalahan dalam organisasi Kolej Yayasan Pahang, iaitu dalam KYP lah. Seramai 10 orang kaki tangan telah kami pilih untuk ditemu bual dan 40 orang kami adakan borang soal sidik kajian. Kaki tangan KYP yang kami pilih merangkumi pelbagai jenis jawatan, akademik maupun bukan akademik seperti kaki tangan pentadbiran dan sokongan. Seterusnya saya akan teruskan kepada Cik Kuzairi bagi membentangkan berkaitan isu yang ditemui dalam kajian dan lain-lain. Okay, terima kasih kepada Cik Sapuan. Saya Muhammad Kuzairi bin Yahya, nombor matrik 257455. Okay, saya akan sambung isu yang ditemui dalam kajian. Isu komunikasi kepengurusan. Mengikut temu bual dan borang soal sidik yang kami edarkan, dapat kami rumuskan isu komunikasi kepengurusan sebagai berikut. Isu yang pertama, kurang jelas dengan arah yang diterima oleh pihak atasan daripada kajian kami laksanakan. Majoriti responden daripada 50 sampel yang kami ambil menyatakan bahawa wujud masalah dalam komunikasi kepengurusan di mana
maklumat atau arahan yang disampaikan oleh pihak atas kurang jelas dan kurang difahami oleh kaki tangan bawahan. Kurang kefahaman antara rakan sekerja. Isu yang kedua ialah kajian mendapati 70% responden mengakui wujud masalah kurang kesefahaman antara rakan sekerja dan dalam pelaksanaan tugasan mereka seharian. Hasil tinjauan, kami mendapati perkara tersebut berlaku kerana ramai kaki tangan di KYP tidak mempunyai hubungan yang akrab atau mengenali antara satu sama lain. Permasalahan lain dalam organisasi. Sikap kaki tangan di KYP yang suka berpuak-puak di dalam jabatan. Yang kedua, berkira dalam melaksanakan tugasan. Yang ketiga, masalah disiplin. Yang keempat, keselesaan persekitaran. Yang kelima, kekangan peruntukan. Yang keenam adalah staf baru kurang cekap dan komited. Seterusnya saya akan bagi pada Cik Hafiz. Silakan. Terima kasih Encik Kuzairi. Saya mulakan dengan model komunikasi. Model komunikasi strategik adalah apa-apa jenis komunikasi yang dirancang atau digunakan secara sengaja oleh organisasi untuk memajukan objektifnya. Idea strategik adalah sengaja ataupun tidak sewenang-wenangnya peristiwa yang tidak dijangka, terutamanya kesan yang tidak diingini. Mungkin menjejaskan keupayaan syarikat untuk mencapai objektif strategiknya. Helen 2007, istilah strategik mempunyai banyak makna dan aplikasi yang berbeza. Idea strategik itu juga menunjukkan kepentingan komunikasi sebagai komponen utama, terutamanya apabila ia dilihat sebagai aktiviti pengurusan konstitutif. Jadi, komunikasi yang berjaya adalah komunikasi yang berasas penemuan penyelidikan melalui perancangan yang teliti, pelaksanaan yang teliti dan kajian yang berterusan. Cadangan penyelesaian pengurusan bukanlah tugas yang mudah. Ia memerlukan pengetahuan dan pengalaman. Oleh itu terdapat wujudnya hierarki struktur organisasi dan kemungkinan bagi setiap anggota organisasi dengan pengetahuan, pengalaman dan kemahiran yang memadai untuk bergerak dari bawah ke tingkat tengah dan atas piramid pengurusan. Secara sederhana, kemahiran pengurusan adalah pengetahuan dan kemampuan individu dalam kedudukan pengurusan untuk memenuhi beberapa aktiviti atau tugas pengurusan tertentu. Pengetahuan dan kemampuan dapat dipelajari dan diamalkan, namun mereka juga dapat diperolehi melalui pelaksanaan praktik aktiviti dan tugas yang diperlukan. Oleh itu, anda juga mengembangkan setiap kemahiran melalui pembelajaran dan pengalaman praktikal sebagai pengurus. Kemahiran pengurus ada 4, iaitu kemahiran pengurusan berubah-ubah dari segi kepentingan mengikut peringkat pengurusan tersebut. Yang kedua, kemahiran teknikal sebagai satu bahagian kemahiran pengurusan. Dan ketiga, kemahiran konseptual. Yang keempat adalah kemahiran pengurusan manusia dan interpersonal. Kesimpulannya, kita boleh lihat organisasi adalah satu sistem yang berinteraksi dan lain-lain sistem komunikasi dalam organisasi boleh dipahami secara pemikiran bersistem. Sistem ini melibatkan pelbagai peringkat yang melibatkan individu, organisasi dan masyarakat keseluruhannya dan berperingkat-peringkat memberi input dalam sistem dan juga output. Walau bagaimanapun, organisasi bukanlah mekanikal, tetapi ia merupakan satu organisma yang hidup di mana komunikasi berkisar dalam organisasi sebagai talian nyawa, membawa satu nutrien dan membuang sumber atau produk yang membazir. Dalam mengatasi penyakit yang berpotensi berlaku, maka organisasi akan mencapai kebersamaan yang diharapkan. Apabila kita bercakap mengenai kemahiran pengurusan, kita bercakap mengenai kemahiran pengurus untuk mengekalkan kecekapan tinggi dalam cara bagaimana pekerjanya menyelesaikan tugas kerja seharian mereka. Sekian pembentangan daripada kurang kami. Terima kasih.